Aisyah binti Rizwan serta rakan-rakan hari ini dalam kem menuju puncak SPM Al-Adab wal Balaghah. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita sama-sama berkumpul secara alam maya dalam kem menuju puncak SPM Al-Adab wal Balaghah. Semoga sepanjang program ini berlangsung, kita akan mendapat teknik yang berguna bagi menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya mulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita mendengar perkongsian oleh penceramah kita, izinkan saya membacakan sedikit biodata tentang beliau. Nama beliau ialah Taufik bin Ismail, pelajar di Maktab Mahmud Sik Kedah. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda bahasa Arab di Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 2004 serta ijazah sarjana iaitu master dalam bidang bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah pada tahun 2016. Dengan tidak membuang masa lagi, majlis menjemput Ustaz Taufik bin Ismail untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa syukran li at-talibah Ilya Kaisara. Wa syukran jazilan aidan li al-ustadzah Khawlah ala takarumiha bida'wati ila al-musyarakati ma'akum fi barnamajina al-yawm. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi barnamajina al-yawm barnamaj kaifa nujibu ala as'ilati al-adabi wal balaghah fil imtihani muqbil insyaallah. Wa mabda'iyan nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala tamakkunina min al-ijtima' fi hadha as-sabah al-maymun abra al-shabakah al-ankabutiyah. Wa atamanna an takuna hadhihi al-shabakah ala ahsani halin insyaallah. Baik, pertama-tama sekali terima kasih kepada Ustazah Khawlah dari Semahi Semahi kerana sudi jemput ana sekali lagi lah bersama-sama dengan murid-murid di sana, dan kepada murid-murid yang ada pada hari ini, ahlan wa sahlan, selamat datang dalam kita punya program pada hari ini, iaitu teknik menjawab bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah. Jadi pertama sekali, kalau anda cakap nanti tak faham, tolong bagi tahu. Kan, sebab anda ni main dari kampung, dari kawasan pedalaman di Sik. Jadi bahasa kami ni pelik sikit. Orang sebut air, kami sebut tak sebut ayak walaupun dari Kedah. Jadi takut nanti ustaz terpeluak bahasa-bahasa Sik sehingga menyebabkan murid-murid tak faham. Jadi kalau tak faham boleh interrupt, boleh celah dan beritahu ustaz kami tak faham. InsyaAllah saya akan cuba gunakan alfazin ma'lufatin insyaAllah. Baik, itu yang pertama lah. Nah. Jadi yang keduanya, apa nama nak kata apa? Lupa dah. Tak apalah, nanti ingat kita sebutkan balik insyaAllah. Baik, ala kulli hal, sebagaimana yang dinyatakan oleh saudari pengerusi ataupun pengacara majlis tadi, hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan teknik menjawab soalan bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah. Baik, kenapa pentingnya teknik? Sebab teknik inilah merupakan sebahagian daripada jawapan yang kita akan berikan yang boleh menghasilkan markah yang terbaik. Kalau kamu abaikan aspek dari segi aspek teknikal, aspek teknik menjawab, walaupun kamu cemerlang antara mana pun, tetap kamu tidak akan dapat markah yang penuh ataupun yang maksimal mungkinlah. Contoh mudahnya kita ambil apa kejadian yang berlaku di kejohanan Paralimpik baru-baru ni kan. Tengok tak? Yang melibatkan saudara Ziyad lah. Yang mana beliau atlet Paralimpik melontar peluru. Yang mana beliau dah berjaya melontar peluru dan mendapat
rekod baru, memadam rekod dunia tu. Dan mendapat medal gold medal ataupun emas. Tetapi akhirnya dibatalkan penyertaan bukan kerana dia tak hebat, bukan kerana lontarannya silap dan sebagainya, tetapi kerana aspek teknikal. Datang lambat saya. Berapa saat tak tahulah, itu terpulang pada pihak sana lah. Cuma apa yang Ustaz nak kongsikan di sini, pengajarannya adalah walaupun sehebat mana kita, cemerlang mana kita sekalipun, tetapi kalau kita abaikan aspek teknikal, kecemerlangan itu mungkin akan hilang, mungkin akan sirna. Maka dengan sebab itulah kamu kena sedar bahawa teknik menjawab ni sangat penting lah. Sebab di sana ada perkara yang mungkin menyebabkan markah kamu dikurangkan ataupun tak ada langsung. Bukan sikit, kadang-kadang banyak. Ini melibatkan pelajar-pelajar cemerlang, murid-murid cemerlang lah. Selalunya begitulah. Sebab itulah murid-murid yang cemerlang ni pun kena perhati, kena tengok betul-betul supaya tak melakukan kecuaian. Kalau tak silap Ustaz, tahun lepas ada lebih kurang dalam 18 ke 16 markah dibuang begitu saja oleh segelintir murid-murid cemerlang lah dalam peperiksaan baru-baru ni lah. Hilang markah tu disebabkan aspek teknikal saja, bukan kerana aspek tak reti jawab dan sebagainya. Cuma cara dia jawab tu silap. Tang mana silap tu nanti kita tunjuk dalam slide lah, insya-Allah lah. Itu yang kedua. Yang ketiga Ustaz ingat balik dah. Ustaz akan gunakan perkataan murid-murid. Boleh tak? Boleh. Dan Boleh, jangan rasa boleh. janggal lah nak. Jangan rasa janggal sebab Ustaz nak biasakan lidah Ustaz dengan perkataan murid-murid tu sebab di bidang penyiaran tak boleh kita guna pelajar ataupun subjek, tak boleh guna. Kita kena gunakan perkataan murid dan juga mata pelajaran. Sebab itu bahasa standard. Kata 6 ke bawah semuanya murid. Kalau rendah ke, sekolah menengah ke, semua murid. Pelajar ni digunakan di peringkat universiti. Jadi kita kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi harap-harap calon-calon SPM di Semahi ni tak rasa janggalan dengan sebutan murid-murid tu. Sebab murid tu adalah bahasa Arab. Daripada arada yuridu muridun. Bahasa Arab maksudnya orang yang nak belajar, yang nak menuntut ilmu. Jadi sama dengan talib dan pelajar itu sendirilah. Baik, kita terus kepada perkongsian kita pada hari ini. Beletak panjang pun tak guna lah. Kita terus kepada perkongsian pada hari ini, iaitu berkenaan dengan panduan menjawab soalan SPM bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah. Okey, semua nampak tak slide Ustaz ni? Nampak. Okey, apa yang kamu nampak? Panduan menjawab SPM. Panduan menjawab SPM. Okey. Alhamdulillah. Yang tu dia nampak. Okey, clear. Okey, kita terus kepada kerangka utama bagi kertas peperiksaan kita. Kamu kena faham spek kertas peperiksaan kita supaya kamu dapat gambaran lah. Okey, untuk mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah ini, kertas peperiksaan kita ada dua bahagian lah. Qismu Alif dan Qismu Ba. Qismu Alif kita ada 20 soalan, 20 markah. Bermaksud satu soalan satu markah dan soalannya dalam bentuk OPB, objektif pelbagai bentuk. OPB ni maksudnya soalan-soalan yang nak kepada satu jawapan sahaja. Dia tak panjang, dia tak melerak-lerak, dia tak berjela-jela lah. Itu maksud objektif. Kemudian pelbagai bentuk, maksudnya objektif itu ada macam-macam bentuk. Tetapi untuk mata pelajaran kita hanya ada dua bentuk sahaja secara umum. Iaitu yang pertama sahih atau khata'. Betul ataupun salah. Yang kedua adalah, apa dia? Iaitu imla' al-faraghat, isi tempat kosong. Isi tempat kosong ni ada macam-macam lah. Sama ada diberi pilihan jawapan ataupun tidak diberi pilihan jawapan. Ini secara umum lah bentuk soalan OPB di Qismu Alif. Yang lain seperti suaikan, ABCD, aneka pilihan, yang ni semua tak wujud dalam kamus Al-Adab wal Balaghah. Itu Qismu Alif. Okay, Qismu Alif juga dia merangkumi 4 perkara. Dia ada adab, dia ada balaghah, dia ada syair, dia ada nasar. Adab balaghah kita belajar di tingkatan 4, syair nasar kita belajar di tingkatan 5. Jadi Qismu Alif merangkumi tajuk-tajuk yang kita belajar di 2 tahun
sebelum inilah. Okey. Itu untuk kismu alif. Adab dengan balaghah ni dia tak tentu. Boleh jadi adab soalannya lebih banyak, boleh jadi balaghah soalannya lebih banyak. Jadi antara dua ni lah, yang mana banyak tu tengok kepada orang yang buat soalan. Kemudian aspek syi'an dan nasar itu yang tingkatan 5 tu, dia tak banyak lah dia naik. Mungkin dalam 4-5 gitulah. Okey, nak tahu tak? Kismu alif ni, untuk soalan syi'an dan nasar dia ambil kat mana? Nak tahu tak? Nak. Nak tanya. Okey. Okey, kamu ada buku teks tingkatan 5 kan? Ada. Ada Ustaz. Okay, sebelum masuk kepada perbincangan nubzah, ma'ani, mufradat apa semua tu, yang 5 benda tu, di depan tu dia ada muqaddimah, betul? Betul. Jadi soalan syi'an dan nasar diambil di situlah kebanyakannya. Jadi di situ pun kena banyak membaca, sekurang-kurangnya kamu boleh faham tu jadilah. Boleh faham dan boleh membuat ayat sendiri ataupun apa ayat dalam tu, tak kisahlah. Yang pentingnya untuk kismu alif ni kamu kena faham dekat bahagian tersebut supaya kamu dapat jawab soalan syi'an dan nasar itu dengan baik. Okey, itu berkenaan dengan kismu alif. Untuk kismu ba kita ada 4 soalan besar 80 markah. Maksudnya satu soalan 20 markah dan soalan-soalan yang berbentuk subjektif. Soalan subjektif ni maksudnya soalan yang nak lebih daripada satu jawapan, kontra dengan objektif tadilah. Dan subjektif ini pula dia ada 2 bentuk, respon terhad, respon terbuka. Respon terhad ni maksudnya dia hadkan, dia minta mungkin 1, dia minta mungkin 2 dan sebagainya. Terbuka dia tak hadkan. Terpulang kepada kita lah, kita nak tulis berapa pun. Okey. Dan untuk bahagian alif dan bahagian ba ni, untuk kismu ba ni, jawapan kita ni tak terikat dengan tata bahasa Arab. Maksudnya kalau salah tata bahasa Arab ke, salah ejaan ke, dia tak menjejaskan markah yang diperuntukkan. Kecuali, kata orang kampung saya, kecuali bahagian buat ayat, bina ayat di dalam bahagian balaghah sahaja. Yang lain, semua tak diambil kira kesalahan tata bahasa. Nanti kita tunjuk insya-Allah. Jadi kismu alif dan kismu ba ni, soalan-soalannya ajib ala kulil asilah. Perlu dijawab semua sekali. Jadi 80 tambah 20, 100 markah. 100% markah bagi kertas peperiksaan kita datangnya daripada kertas peperiksaan ini. Ini bermakna tidak ada ujian lisan, tidak ada kerja kursus. 100% daripada kertas peperiksaan. Dan semua soalan ini wajib dijawab dalam tempoh masa 2 jam 15 minit. Satu jangka masa yang Ustaz rasakan agak lama sebenarnya. Sebab masa yang sebenar kita ambil nak jawab soalan adab balaghah ni, kalau murid-murid kita ni mungkin dalam sejam ataupun 45 minit. Kan? Kalau Ustazah Khallah yang jawab mungkin dalam 10 minit ke 15 minit. Begitu. Sangat-sangat singkat masa digunakan. Jadi masa yang berbaki itu kamu boleh gunakan untuk menyemak semula jawapan yang kamu berikan, sebab mungkin jawapan yang kamu berikan itu di atas dasar kelalaian, kamu boleh ubah dan sebagainya. Cuma Ustaz nak pesanlah, kalau nak ubah, pastikan jawapan yang kedua yang kamu nak guna sebagai jawapan yang terkini itu mestilah kamu yakin sebenar-benarnya dia betul. Kalau tak yakin, Ustaz nasihatkan tak payah tukar, kekalkan dengan jawapan yang pertama. Kerana selalunya pengalaman Ustaz tengok, jawapan yang dipadam itulah yang betul. Pilihan yang utama, yang pertama itulah yang betul. Jadi jangan duk padam. Kecuali jawapan yang kita nak gantikan itu adalah jawapan yang betul-betul kita yakin bahawa ia adalah betul dan tepat. Baik, seterusnya ada 2 perkara lah yang saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu kaifa nuqaddimul jawab untuk yang pertama, iaitu bagaimana nak mempersembahkan jawapan kita. Ini perkongsian yang pertama. Yang kedua, kaifa nujibu alal as'ilati fil imtihan. Macam mana nak jawab soalan periksa nantilah. Jadi Ustaz akan kongsikan 2 benda ni sepanjang kita bersama-sama pada hari inilah. Baik, yang pertama, bagaimana kita nak mempersembahkan jawapan kita? Okay, di antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh calon, ini sangat-sangat penting. Minta murid-murid yang ada ni tolong catat, buat nota. Kalau ada 10 buah buku nota, catat dekat 10 buah buku nota tu. Kalau ada buku teks, kamu catat dekat buku teks menggunakan pensel. Kalau itu adalah pinjaman, kalau sendiri tak ada masalah. Yang penting semua buku yang ada dekat kamu, yang kamu guna untuk study, untuk murajaah,
pastikan ditulis, dicatat semua pesanan-pesanan dari guru-guru dan daripada ustaz sendirilah supaya kamu dapat mengingati bila-bila masa yang kamu perlukan. Bukan apa kan, sebab jarak di antara periksa dengan sekarang ni agak lama juga tu. Jadi mungkin pada hari ni kamu faham apa yang ustaz kongsikan. Tetapi dengan masa yang agak panjang tu mungkin kamu akan lupa lah, mungkin jatuh kot sungai, mungkin jatuh kot laut dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi kamu akan buka balik malam periksa. Bila buka balik malam periksa, kamu study. Sekiranya kamu tak tulis apa-apa panduan yang ustaz berikan pada hari ini, kamu mungkin tak akan ingat dah dan kamu akan kembali kepada mazhab yang sebelum itu. Jadi kalau kamu tulis, walaupun kamu dah lupa dah, malam periksa kamu buka balik buku tu, kamu jumpa balik catatan yang kamu tuliskan itu. Oh, ini yang ustaz pesan hari itu. Jadi kamu akan ingat balik dan kamu boleh amalkan apa yang ustaz pesan. Okey? Jadi jangan lupa mencatat nah, sebab catatan itu sangat-sangat penting. Kata Imam Malik, al-ilmu kas-saidi. Ilmu itu seperti binatang buruan. Qaid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat kamu punya buruan itu dengan tali yang kuat. Kalau tak ikat dia nanti seolah-olah macam kita memburu seekor kijang, dapat buat balik rumah, bangun pagi esok, tengok dah hilang. Sebab apa? Sebab kita tak tambat binatang kita yang kita buru tersebut. Jadi begitu juga dengan ilmu, kena ada catatan. Kalau tak mencatat, dia akan lari, akan hilang daripada pandangan kita. Okey, itu sedikit nasihat untuk kamu. Baik, perkara pertama yang perlu diberi perhatian oleh calon adalah kosongkan ruangan pemeriksa kertas. Kamu nanti akan jawab dalam BJ, buku jawapan, 16 muka surat. Yang mana kismu alif, kismu ba, kesemuanya kamu akan jawab dalam buku jawapan tersebut. Dan dalam buku jawapan tu ada ruangan khas disediakan untuk pemeriksa. Kanan, kiri, atas, bawah. Jadi dekat ruangan-ruangan tu, pastikan kamu jangan ceroboh. Pastikan kamu jangan tulis jawapan kamu dekat situ. Sebab apa? Sebab sekarang ni penadaan berlaku secara online. Semua buku jawapan yang kita ada itu akan di-scan masuk ke dalam sistem LP Score dan bila di-scan masuk, mereka akan tutup ruangan-ruangan khas untuk pemeriksa tadi. Jadi bila jawapan kamu ada kat situ, maka jawapan kamu juga akan tertutup. Bayangkan kalau jawapan kamu tertutup, apa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat kosonglah sekiranya jawapan kamu tidak lengkap ataupun tertutup dan sebagainya. Maka pengajarannya jangan kamu ceroboh ruangan khas untuk pemeriksa kertas. Itu yang pertama. Yang kedua, satu soalan besar dalam satu muka surat. Satu soalan besar dalam satu muka surat. Kita ada 5 soalan besar. Soalan besar yang pertama duduk di kismu alif. 20 soalan tu. Kemudian 4 soalan besar duduk di kismu ba. Semua sekali 5. Jadi kita hanya perlu menggunakan 5 muka surat sahaja untuk menulis jawapan kita. Sebab apa macam tu? Sebab ia memudahkan urusan penandaan. Ingat, siapa-siapa yang mempermudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah akan mempermudahkan urusan dia. Jadi kamu permudahkan urusan. Nah, jangan duk guna ruangan yang cukup banyak lah. Walaupun diberi 16 muka surat, itu tidak bermakna kita diminta tulis ke semua muka surat tersebut. Okey? Just gunakan 5 muka surat sahaja untuk ke semua soalan yang ada dalam adab balaghah tersebut. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Yang ni kita boleh katakan fi manzilati sunnatin muakkadah lah. Dia seolah-olah macam sunat muakkadah. Dia tak wajib tapi digalakkan buat seperti ini. Sebagai contoh kita tengok dekat skrin ni. Okay, ini adalah contoh untuk kismu alif. Kamu kena tulis jawapan kamu seperti ini. Tulis dalam satu muka surat saja. 1 sampai 20. Sama ada seperti di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Jangan lajak pergi muka surat lain. Sebab ada juga murid-murid kita tulis soalan kismu alif ni, dia tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3 dekat muka surat ni. Kemudian nombor 4, nombor 5, nombor 6 dia pindah pergi muka surat lain. Jadi jangan buat kerja yang syikin itu. Jangan dia buat kerja-kerja yang seperti itu dia sebab dia menjengkelkanlah kata orang Indonesia lah. Dia merenyahkan urusan penandaan. Sebab bila kamu guna banyak muka surat ni dia akan banyak loading nanti. Sebab dia terpaksa menggunakan internet lah. Pasal bukan semua pemeriksa itu internetnya laju. Jadi kamu bantulah dia untuk memudahkan urusan dia. Okey, ini satu lagi contoh untuk kismu ba. Okey, kismu ba kan dia ada soalan 4 soalan. Soalan besar dia tu dia ada soalan-soalan kecil, dia ada alif, ba, jim, dal. Pastikan ke semua jawapan untuk bahagian alif, ba, jim, dal ni dijawab dalam satu muka surat saja seperti ini.
Sama ada seperti di sebelah kanan kamu buat kotak macam ni ataupun seperti di sebelah kiri tulis seperti ini. Yang penting semuanya dalam satu muka surat. Jadi untuk mencapai hasrat satu soalan satu muka surat ni, tulisan kamu janganlah besar sangat. Tak naklah besar macam gajah noh. Dan jangan kecil sangat macam semut. Tak nak. Kita nak sedang-sedang je. Dan tak perlu selang. Tak perlu selang. Ini aspek persembahan. Sebab tak selang ni lebih elok daripada selang. Kamu mungkin beranggapan selang itu nampak cantik kan. Sebenarnya dia merugikan space lah. Kadang-kadang tak selang tu lagi baik. Jadi pastikan satu soalan dijawab dalam satu muka surat. Boleh semua lah? Faham? Faham. Faham Ustaz, Okey. faham. Yang ketiga, jangan lupa tulis nombor soalan. Ni pun kadang-kadang dia terlampau teruja sangat kan sehingga dia lupa nak tulis nombor soalan. Ingatlah, nombor soalan itu sangat penting. Kalau tak ada nombor soalan, hilanglah markah anda. Walaupun jawapan anda ada. Sebab pemeriksa tidak akan berdiri di atas andaian. Dia tak akan berandaian bahawa okey soalan ni untuk soalan nombor apa. Dia tak akan andai. Tak ada nombor soalan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Boleh nak? Boleh. Boleh. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok sikit. Satu lagi pesanan, tambahan. Kamu jangan ataupun tak perlulah nak buat ayat-ayat rayuan seperti ini. Kan? Ada ni nanti bila dah habis jawab tak tahu nak buat apa kan, dia akan tulis kat hujung buku jawapan tu dengan ayat-ayat rayuan, ayat-ayat rasuah. Okey? Tak perlu ditulis seperti ini. Ataupun buat khutbah Jumaat seperti sebelah kiri ni ke, tak perlu. Okey? Kosongkan saja. Kalau nak buat benda lain yang tak ada kaitan dengan unsur rayuan dan tu bolehlah nak hiburkan hati pemeriksa, boleh juga. Ada yang buat noodle, ada yang buat komik pendek kan, cerita pendek, storyboard dan sebagainya. Dan benda itu kadang-kadang menghiburkan. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma jangan buat ayat-ayat rayuan seperti yang Ustaz tunjuk ni. Okey, selesai. Untuk yang pertama, kaifa nuqaddimu al-jawab. Ada soalan sekat ni? Kamu masih buat, kamu buat tak macam benda-benda yang Ustaz beritahu tadi? Dalam peperiksaan sebelum-sebelum ni lah. Tak ada lah, tak ada soalan lah. Sekejap ya, kamera Ustaz ada masalah sikit. Okey, kejap lah. Minta maaf, ada gangguan. Kamera ada masalah. Saya nak tukar dia punya ni jap. Okey. Nampak kan muka Ustaz kan? Okey. Seterusnya. Okey, kita terus kepada yang pertama. Kaifa nujibu 'alal as'ilah fil imtihan. Macam mana nak jawab soalan bagi soalan peperiksaan bagi mata pelajaran al-adab wal balaghah di qismu alif terlebih dahulu. Okey, kita mulakan dengan qismu alif. Ini adalah kata kunci soalan kita. Ada uktub, ada imla al-faraghat, ada ikhtar, ada udhkur, ada mayiz, ada ayin. Semua ni sebenarnya taklah sangat penting ya sebenarnya. Sebab walaupun ada kata kunci soalan pelbagai ni sebenarnya dia melibatkan dua benda saja, iaitu betul salah ataupun isi tempat kosong. Kamu tengok soalanmu, kamu dah boleh faham lah insya-Allah. Okey, kita tengok soalan yang pertama 2019. Okay, ini adalah soalan SPM sebenar 2019. Yang mana 2020 dia tak boleh disebarkan sebab dia tertutup. 2019 kita boleh sebarkanlah kerana dia terbuka. Jadi kita akan kongsikan yang 2019. Ala kulli hal sama aja sebenarnya 2019 dengan 2020. Baik, ini adalah contoh soalan betul ataupun salah. Uktub kalimat sahih wa kalimat khata'. Tulis perkataan sahih, tulis perkataan khata' bagi keterangan yang di bawah, betul ataupun salah. Jadi cara nak jawab soalan ni pertama sekali kamu bebas untuk menulis muqaddimah
ataupun tak tulis. Ini hukumnya harus. Boleh nak tulis, boleh tak tulis. Cuma kalau nak tulis, Ustaz nak cadangkan kepada kamu tambah di hadapan ini perkataan al-jawabu an. Boleh ya? Al-jawabu an. Jawapan untuk soalan 1 hingga soalan 3. Kalau nak tulis mukadimah lah, kalau tak nak tulis pun tak ada masalah. Lepas daripada tu kita tulis nombor soalan dan terus kepada jawapan. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Seperti itu. Jangan salin soalan balik lah. Okey, tulis nombor soalan dan jawapan terus sahaja. Adapun soalan jawapan seperti ini, nombor 1 dan pangkah untuk salah, right untuk betul. Okey, soalan yang macam ni, jawapan yang seperti ini, boleh tak boleh? Agak-agak boleh tak? Tak. Terima ke tak terima? Tak. Okey, tak terima lah. Sebab ada juga yang dia lawan lah. Dia kata, pasal apa tak terima Ustaz? Bukankah pangkah dengan khotak ni sama? Right dengan sahih ni sama? Betul sama. Cuma kita anggap dia tak faham soalan lah. Sebab soalan kata, uktub kalimah, tulis perkataan sahih. Bukan da' alamata sahih. Bukan da' alamata sahih. Bukan letakkan tanda sahih. Jadi bila dia letak tanda sahih kat sini, ini bermaksud dia tak faham soalan. Itu reason dia lah. Jadi pastikan kamu jawab seperti yang Ustaz sebutkan lah. Okay, ini contoh soalan yang kedua. Soalan isi tempat kosong. Ikhtaril ijabata sahihata al-mu'addata fil murabba'ati hasab al-ramzi fil jadwali as-sabiqi. Kita tahu dah, dia suruh kita pilih jawapan yang di atas ni untuk simbol yang ada kat sini. X, Y, Z. Dia nak X tu apa, Y tu apa, Z tu apa. Jadi pilih saja jawapan di atas ni dan tulis dalam buku jawapan. Jangan tulis dekat ruangan kosong ni lah. Sebab ada juga murid-murid yang tulis dekat ruangan kosong ni. Dekat kes mu'alif nanti dia akan ada ruangan-ruangan kosong untuk seolah-olah macam minta kita tulis jawapan kat situ. Boleh nak tulis untuk panduan, tak ada masalah. Cuma jangan lupa pindahkan semula ke dalam BJ buku jawapan. Sebab semua bahagian kes mu'alif, kes mubak mesti dijawab dalam buku jawapan. Kalau kamu terlupa nak salin balik dalam buku jawapan, maka yang ada nanti kes mubak sahaja. Hilanglah 20 markah dekat situ. Pernah berlaku tak Ustaz? Pernah berlaku. Sebab tu Ustaz pesan dekat sini siap-siap. Kalau boleh jawab terus dalam buku jawapan. Tak payah duk pindah dalam ni lah. Jangan duk tulis dalam ni. Kalau tulis dalam ni takut nanti kamu duk perasan kamu dah jawab. Itu yang sering berlaku lah. Okey. Sebab ada balaghah dengan manahij, dia tak sama dengan 3 lagi mata pelajaran KBD yang lain. Usuluddin dengan syariah. Untuk kismu alif ditulis dalam buku jawapan, dijawab dalam buku kertas peperiksaan, betul kan? Kemudian dikerak ataupun diambil bahagian yang kamu jawab di kertas peperiksaan itu dimasukkan ke dalam buku jawapan. Itu dia punya SOP yang ada dalam mata pelajaran Usuluddin dan syariah. Adapun adab balaghah ni tak, kita pindah terus ke dalam buku jawapan. Jadi pesanan Ustaz, jangan kamu tulis kat sinilah, kamu terus kepada BJ, buku jawapan. Okay, cara nak jawab macam biasalah. Buat mukadimah ataupun tak mau buat pun tak ada masalah. Tulis nombor soalan dan jawapan. Okay. Sebelum Ustaz tunjuk jawapan ni, saya nak tanya murid-murid lah. X ni apa agak-agak? Al-Ghazal. Al-Ghazal. Okay, ada jawapan yang lain? Mazhab lain? Ada, tak ada? Memang confirm Al-Ghazal lah. Okey, jawapan, kita tengok jawapan dia. Jawapan dia adalah Al-Madhu. Al-Madhu. Sebab dekat sini adalah keterangan-keterangan yang menceritakan tentang Al-Madhu. Baik, untuk pengetahuan murid-murid semualah. Bahagian ni, kebanyakannya diambil daripada bahagian aghrad dengan funun. Aghrad dengan funun ataupun a'lam. Baik, jadi kalau aghrad dengan funun ni maksudnya kamu tak boleh semata-mata belajar ataupun hafal ataupun ingat aghrad sahaja seperti al-madhu, al-qasasu, al-wasaya sahaja, tak lengkap lagi. Kamu kena tengok juga dekat bahagian keterangan di dalam itu. Okey. Nak bagi ingat keterangan-keterangan di dalam tu ada pelbagai cara. Pertama, mungkin kamu boleh cari jalan nak bagi faham. Kalau kamu faham pun insya-Allah kamu boleh jawab dah.
Kalau boleh, ingat semua sekali. Kalau tak ada kemampuan itu, kamu gunalah kaedah-kaedah yang tertentu mengikut cita rasa kamu lah. Kalau Ustaz suka guna kaedah kalimah muhimmah ataupun keyword lah. Ustaz hafal contohnya al-madhu, Ustaz tengok keterangan dekat sini, Ustaz tak hafal semua. Ustaz akan ambil keyword yang ada dalam ni, yang mana dengan keyword itu, Ustaz boleh kenal bahawasanya keterangan itu adalah keterangan untuk al-madhu. Begitulah seterusnya. Jadi terpulang kepada semua bagaimana nak bawa ataupun nak study, nak merajaah mata pelajaran kita ini. Cuma itulah beberapa kaedah. Yang pertama, kita baca semua, kita hafal semua. Itu kalau kita ada kemampuan lah. Kalau tak ada kemampuan, kita guna cara keyword. Okay. Kalau tak ada kemampuan juga, cukuplah kita hafal yang utama ini sahaja. Itu step by step lah melihat pada level dan tahap kita. Adapun cara jawab, macam biasa aja. Tulis nombor soalan dan terus kepada jawapan. Tak perlu salin balik soalan ataupun buat kotak seperti ini. Wallahu a'lam. Okay, kita terus kepada soalan berikutnya, soalan al-balaghah. Okey, saya nak tanya kamu, soalan ni dia nak apa? Tentukan hakikat lugawi dengan majas lugawi. Ini bermaksud jawapannya sudah ada dekat soalan. Sebab dekat selepas kata soal ayin ni ada dua tajuk lah, hakikat dengan majas. Ini bermaksud jawapannya sudah ada dekat soalan. Bukan dalam jumlah di bawah. Nah. Sebab ada murid-murid yang jawab Al-Asad, Al-Badru, As-Sulahfah, Tarat. Jadi jawapan-jawapan seperti itu Ustaz tengok agak berbulu juga mata Ustaz kerana sayang, 1000 kali sayang, dia hilang 4 markah dekat sini. Jadi kebanyakan soalan kismu alif ni, jawapannya sudah ada dekat soalan tu sendiri. Pilih je jawapan yang mana kita berkenan. Okey. Jadi nombor 13 ni agak-agak hakikat ke majaz? Hakikat. Hakikat. Okey, nombor 14. Tala al-badru alaina asna al-haflah. Hakikat ke majaz? Majas. Tak mari. Betul, majaz. Okey, nombor 15. Ja'atis sulahfatu ba'da intihai dirasah. Majas. Majas. Majas luar. Majaz. 16. Taratil tuyur fil hawa. Hakikat. Hakikat. Okey, betul. Cik cara nak tulis jawapan macam inilah. Tulis nombor soalan dan tulis saja hakikat atau majaz. Kalau nak tambah al-lughawiyah pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kena ada hakikat dan juga majaz. Okey, itu cara jawabnya. Bukan kita ambil al-asadu, al-badru dan sebagainya. Ustaz sebut ni sebab ada murid yang jawab seperti itu. Okey, ini adalah contoh soalan yang Ustaz dapat daripada murid-murid tahun lepas 2020. Ustaz tanya mereka, soalan apa naik ah? Ini adalah gambaran soalan 2020 yang diberikan. Adapun kertas peperiksaan sebenar tu tak boleh tengoklah sebab dia adalah soalan sulit. Ini adalah gambaran dia lah. Jadi seperti yang digambarkan, tahun lepas dia naik juga bahagian ta'rif. Diberikan ta'rif, diberikan mafhum, dia minta kita tentukan ini ta'rif ataupun mafhum apa. Jawapan yang diberikan di atas. Jadi kita just pilih je lah. Ta'rif ni ta'rif apa. Okey, nombor 11 ni ta'rif apa agak-agak? Kinayah. Kinayah. Okey, kinayah nah. Okey, yang 12. Ayatashabah al-lafzan fi nutqi wa yakhtalifa fi al-ma'na. Kita ada tibaq, muqabalah, jinas. Yang mana satu? Jinas. Jangan takut, salah pun tak apa. Jawapannya adalah jinas. Sebab jinas ni sama dari segi sebutan tetapi berbeza pada makna. Okey, itu cara jawabnya lah. Jadi selepas pada ni kena tengoklah semua berkaitan dengan ta'rif kerana mungkin dia akan masukkan lebih banyak di dalam kismu alif. Okey, kemudian soalan berikutnya berkenaan dengan balaghah juga. Okey, soalan ni pun sama juga, dia nak dua perkara, tibaq ataupun muqabalah.
tibak ataupun muqabalah. Jadi jawapan kita sama ada tibak ataupun muqabalah. 13 tibakkan muqabalah, 14 tibakkan muqabalah. Itu cara jawabnya. Bukan ambil perkataan yang ada di dalam ini. Sebab ramai dalam kalangan calon-calon kita yang lepas-lepas ni banyak ambil perkataan dalam ayat. Dia pun ambil lailan naharan, dia pun ambil al-jannah, mu'min, an-nar, al-mu'min kafir, dia pun ambil al-ghani, al-fakir, dia pun ambil ya'mur, yanhaq, dia pun ambil al-ma'ruf, al-munkar. Jadi jawapan-jawapan seperti itu merugikan diri sendirilah. Sebab jawapannya sebenarnya ada dekat soalan. Dia nak tibak ataupun muqabalah sahaja. Jadi pastikan kamu jangan tersalah dalam menjawab soalan lah. Kalau nak tulis juga rasa macam rugi, pastikan kamu tulis dulu tibak dan muqabalah. Lepas pada tu barulah kamu nak tambah dengan lailan wa nahara kan. Takut nanti bukan apa, belajar banyak-banyak kan. Dia rasa macam rugi dia tak tulis. Itulah sebahagian murid kita rasa kan. Jadi bagi ustaz, berikan saja apa yang diminta. Tak perlu lebih-lebih dan tak perlu kita nak menonjol diri sangat. Tak perlu kita nak menunjukkan kelebihan kita. Kelebihan kita sebenarnya terletak pada jawab sekadar soalan minta. Itu adalah cemerlang. Okey. Okey, habis untuk kismu alif. Ada soalan nak tanya tentang kismu alif? Tak ada. Tak ada lah. Okey. Kismu alif pun sangat penting sebab markah dia pun boleh tahan lah 20 markah tu. Okey, kemudian kita terus kepada kismu ba. Kismu ba bahagian yang paling banyak peruntukan markah untuk kita dapatkan iaitu sebanyak 80 markah. Hai, kalau dapat 80 markah ni boleh dapat A dah tu. Ataupun kalau kena dengan harinya boleh dapat A+ dah tu. Okey, nak dapat A+ ni bergantung kepada graf semasa lah kan. Kalau semua murid jawab paling tinggi pun dapat 70. Semua seluruh Malaysia semua dapat 70 ya, paling tinggi. Maka A+-nya adalah 70. Itu kaedahnya, bukan dia tetap kata 90 dapat A+ dan sebagainya. Jadi kamu berusahalah untuk mencapai markah yang paling maksimal yang kamu boleh dapat. Mudah-mudahan dapat A+ insya-Allah. Okey, kita mulakan kismu alif dengan kata kunci soalan. Kita ada uktub, tuliskan, kita ada hati. Hati ni maksudnya a'tini. Berikan saya. Berikan saya misalan, contoh dan sebagainya lah. Limadha, kenapa, wadih, jelaskan, tahadas, ceritakan, bayin, terangkan, tentukan, ma, apa. Jadi inilah kata kunci soalan yang banyak digunakan di kismu ba. Baik, kita mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu bahagian adab. Okay, soalan pertama, bahagian adab. Okay, kita tengok soalan yang bentuk yang pertama, ma mafhumul adab. Ini soalan favourite lah. Soalan yang biasa. Cuma ke depan ni dia akan banyakkan lagi variasi bentuk soalan. Mungkin seperti ini. Mal adab, ar-ridab, tak kira lah bentuk mana pun. Yang penting, ya'ti ala ma'nan wahidin. Dia makna dia sama saja. Dia nak kepada mafhum ataupun definisi adab. Cuma lah arah, mal jinas, mal majazun mursal, mal kinayah, wa ma ila dhalika. Baik, jadi kalau kamu nampak soalan seperti ini, jawapan kamu seperti inilah. Macam ni. Okey. Okey, kalau kita tengok jawapan ni, sebenarnya dia ada dua perkara yang kamu kena beri perhatian. Yang pertama iaitu dekat perkataan yang berwarna merah. Perkataan yang berwarna merah ni maksudnya kalimah muhimmah. Perkataan penting di dalam ta'rif. Sekiranya gugur ataupun tidak ditulis dalam ta'rif tersebut, perkataan-perkataan ini, maka akan hilanglah markah anda. Hilang baligh, hilang satu markah. Hilang qurra, hilang satu markah. Hilang kedua-duanya, hilang semua markah. Walaupun yang lain tulis. Jadi untuk sehubungan dengan itulah, semua ta'rif jangan skip. Semua ta'rif kamu kena ingat betul-betul, hafal betul-betul. Jangan skip walaupun satu perkataan, bimbang-bimbang perkataan-perkataan itu termasuk dalam kata keyword ataupun kalimah muhimmah di dalam ta'rif yang boleh menyebabkan markah kamu kurang ataupun hilang terus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu perasan di depan ni dia mulakan dengan muqaddimah al-adabu. Jadi jawapan untuk bahagian dua ni dinasihatkan, digalakkan supaya kamu datangkan sedikit muqaddimah sebelum masuk kepada jawapan kamu. Kerana dia nak memudahkan urusan pemeriksa lah. Pemeriksa baca, oh ini adalah jawapan untuk adab. Oh ini adalah jawapan untuk A, untuk B, untuk C dan seterusnya lah. Dan jadi pengajarannya dua perkara, keyword sangat penting. Pastikan kita tak skip walaupun satu perkataan dalam ta'rif. Yang keduanya kita mulakan dengan muqaddimah
supaya memudahkan urusan. Adapun soalan tak perlu salin balik lah. Soalan tak perlu salin balik. Habis untuk bahagian ini. Okey, tak ada soalan ke noh? Tak Ada ada. soalan? Okey. Minta maaf lah Ustaz selalu tanya ada soalan sebab Ustaz sekarang ni Ustaz tak nampak muka kamu. Ustaz cuma nampak slide Ustaz saja. Jadi Ustaz bimbang, Ustaz bercakap seorang-seorang. Sebab pernah berlaku dalam satu di sebuah sekolah Ustaz buat seperti ini juga. Ustaz bercakap 15 minit. Ustaz bercakap seorang-seorang sebab Ustaz dah terkeluar daripada Google Meet ataupun terputus line dan sebagainya. Sebab itu Ustaz akan sentiasa tanya ada soalan ke supaya Ustaz dapat kenal pasti, dapat tahu bahawasanya Ustaz masih lagi wujud di dalam Google Meet ini. Baik, soalan berikutnya. Waddah isnaini min ahamiyatil adabil arabi. Okay, soalan ini dia nak kita jelaskan dua. Ini adalah respon terhad. Dia minta dua min ahamiyatil adabil arabi daripada kepentingan mempelajari sastra Arab. Kita belajar sastra Arab ni dia ada manfaatnya dan dinyatakan dalam buku teks kita ada banyak manfaat daripada 3 sudut lah. Okey, jadi dia minta dua daripada kepentingan mempelajari sastra Arab tersebut. Jadi cara jawabnya adalah kita berikan poin nombor 1, nombor 2. Sama ada nak tulis nombor 1 kan, nak tulis nombor 2 kan, tak nak tulis pun tak apa, kita dashkan saja pun tak apa, nak buat bulat okey gambar Doraemon pun boleh, tak ada masalah. Yang penting boleh kita nampak itu dua. Dua nah. Kemudian kita berikan sedikit mukadimah. Okey, untuk berikan mukadimah, Ustaz syaratkan kamu mulakan dengan min ahamiyatil adabil arabi. Ini nampak lebih cantik. Kalau kamu mulakan dengan isnain ni, kamu akan tulis isnain. Isnain ni dia tak apa nak kenal dengan nahu dia lah. Sepatutnya kena isnan. Tapi Ustaz syaratkan kamu terus mula dengan min ahamiyatil adabil arabi sebagai mukadimah. Ini tak wajib lah. Yang wajib yang bawah ni. Okey, nombor 1, nombor 2. Dia minta 2, berikan 2. Bagi lebih boleh tak? Jawapan dia boleh. Nak bagi lebih pun tak ada masalah. Jangan kurang sahaja. Baik, kemudian berkenaan dengan soalan ini juga, kita lihat dalam buku teks kita, kita akan ambil dekat muka surat inilah. Okay, jawapan untuk soalan tadi, kita akan ambil di sebelah kiri ni. Dia tanya tadi umum, kepentingan mempelajari sastra Arab. Jadi kita boleh ambil mana-mana dekat bahagian ni. Kita nak campur yang nombor 1 di atas ni dengan last kali di bawah ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, sebab dia umum. Lainlah kalau dia tetapkan janib mana. Adapun kalau janib ni dia bukan jawapan. Sebab ada murid jawab macam ni. Nombor 1 dia tulis al-janibun nafsi. Nombor 2 dia tulis al-janibul lughawi. Dia tulis macam tu nah. Jadi jawapan yang seperti itu tak diterima. Ingatlah janib ni bukan jawapan. Jawapannya ada di sebelah kiri sahaja. Okey, boleh faham semua nah? Jelas? Boleh, jelas. 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 Okay. Alhamdulillah. Okey, kita terus ke soalan yang seterusnya. Mal farqu baina asy-sya'ri wan nathri? Apakah perbezaan di antara syair dan nathar? Okey, yang ni siapa nak jawab? Saya Macam jawab, mana Ustaz. nak jawab soalan ni? Okey, silakan, tafaddal. Yang pertama tengok syair. Dia suruh bezakan syair dengan nasr saan. Ya, betul. Maknanya yang pertama kita tulis syair dulu. Yang syair Okey, dia tulis dulu. Okey. Okey, silakan. pertama al-i'timadu 'ala al-'atifati. Okey, yang kedua. Dia nak 1 ke atau 2, Ustaz? Okey, untuk mengetahuan kamu, 4 markah ni maksudnya 2 daripada syair, 2 daripada nasar. 2 ni maksudnya kita tulis 1 poin tu dikira 2 markah lah. Jadi kalau kita tulis tadi al-i'timadu 'ala al-'atifah dikira 2 markah dah tu. Sekarang ni berikan an-nasru pula. An-nasru. Lepas tu tulis an-nasru. Lepas tu dia punya poin dia adalah adamu al-i'timadi 'ala al-'atifati. Okey, clear. Cantik. Mantaplah jawapan tu. Jadi cara jawabnya seperti itulah. Kita buat kotak macam ni, kita labelkan dan kita tuliskanlah jawapan di situ. Okey, jawapan di situ macam saudara kita jawab tadi, dia ambil daripada khasais. Betul kan? Ambil dekat khasais tadi kan? Betul, Ustaz.
al-i'timadu 'ala al-'atifah wa 'adamu al-i'timadi 'ala al-'atifah, al-mailu ila izharil musiqa wa 'adamul maili ila izharil musiqa, itu adalah bahagian khasais. Jadi untuk soalan perbezaan di antara syi'an dengan nasar, kamu boleh ambil sama ada dekat bahagian khasais ataupun dekat bahagian ta'rif seperti yang saya tulis ni. Ta'rif ni dekat tajuk Fannul Adab. Dia ada ta'rif syi'an, dia ada ta'rif nasar. Jadi boleh ambil daripada dua sumber ini. Sama ada ambil daripada Fannul Adab iaitu ta'rif bagi syi'an dan nasar, Al-Kalamul Mawzun Al-Muqaffa untuk syair, Al-Kalamul Khali minal Wazni wal Qafiyah untuk nasar, ataupun kamu ambil dekat khasais seperti yang dijawab oleh saudara kita tadilah. Jadi kita boleh ambil daripada dua sumber itu. Cuma kalau tanya ustaz yang mana lebih afdal, yang mana lebih baik untuk menyatakan perbezaan di antara syi'an dengan nasar ataupun di antara apa-apa pun, berikanlah ta'rif. Berikanlah ta'rif, itu akan nampak lagi perbezaan tersebut. Okey, boleh ambil dua-dua lah, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Okey. Untuk bahagian adab juga sebenarnya dia ada dua bahagian tau. Satu bahagian mukadimah, satu bahagian zaman. Kita ada 5 zaman kan. Okay, untuk bahagian adab, kita ada bincang 5 zaman tu bila bermula dan sebagainya. Okey, itu dibincangkan dalam mukadimah. Kemudian ada juga ta'rif adab. Kemudian kita ada ahamiyatu al-adab al-arabi yang tersebutkan tadi. Kita ada fanul adab, kita ada khasais asy-sya'ri wan nasri. Jadi itu disebut sebagai bahagian mukadimah. Bahagian mukadimah ni pasti ada habuannya dalam soalan periksa. Jadi pastikan kamu kuasai bahagian-bahagian mukadimah ini. Jadi ini adalah antara gambaran soalan 2020 dahulu. Dia tanya berkenaan dengan mata bada'atil usul adabiyatul arabiyyah. Bila bermulanya zaman-zaman sastra Arab berikut. Di sini dia telah tanya tentang zaman jahilah dengan zaman Umawi. Adapun zaman Islam tak tanya lagi. Zaman-zaman yang lain berbaki tak tanya lagi lah. Okey, jadi prepare lah kesemuanya itu untuk berhadapan dengan soalan seperti inilah. Okey. Itu untuk bahagian mukadimah. Untuk bahagian zaman pula kita ada 4 perkara yang dibincangkan, betul tak? Sama je. Mana-mana zaman pun dibincang 4 perkara. Kita ada ahwal, kita ada awamil, kita ada syair. Syair ni kita bincang 3 benda, kita bincang khasais, kita bincang aghrad, kita bincang a'lam. Kemudian untuk nasab pun sama, kita bincang khasais, kita bincang funun, kita bincang a'lam. Jadi perkara yang sama sahaja yang dibincangkan. Yang berbeza adalah zaman-zaman sahaja. Okey. Jadi untuk bahagian zaman, daripada 4 perkara yang kamu pelajari di sekolah, kamu belajar ahwal. Betul kan? Setiap zaman kamu akan belajar ahwal. Betul? Betul. Yang kedua, kamu akan belajar awamil mu'assirah. Okey? Kemudian kamu akan belajar syair. Syair ni akan jadi 3 lah. Akan pecah 3 pula. Kita ada yang saya sebutkan tadi. Khasais, aghrad, a'lam. Kemudian untuk nasar pula kita ada 3 juga. Kita ada 3 khasais, funun dengan a'lam. Okey, daripada 4 perkara yang kamu belajar itu pada setiap zaman tu, ahwal dengan awamil, setiap satu isi itu 2 markah. Boleh faham? Setiap satu isi itu 2 markah. Adapun bahagian syair, bahagian nasar, setiap satu tu satu markah. Jadi berbalik pada soalan yang kamu nampak di sini pada ketika ini, soalan ni agak-agak dia nak berapa isi ataupun berapa ahwal dia nak di sini. Kaifa kanatil ahwalud diniyatu fi asri sadril Islam. Berapa ahwal dia nak? 1. 1. Macam mana kamu boleh tahu dia nak 1? 2 markah. Ya betul, sebab markah dia 2 di sini. Dekat soalan dia tak nyatakan berapa lah. Bahkan dia guna jamak ni, banyak ni. Al-ahwal ad-diniyah ni banyak. Jadi kita akan confirm nak bagi berapa. Tengok kepada markah. Kalau 2 maksudnya dia nak 1. Nak selamat kamu jawablah 2. Sebab bagi lebih tak apa, jangan bagi kurang. Macam tu. Okay. Kemudian kita nak jawablah soalan ni. Okay, macam biasalah kita buat mukadimah. Al-ahwalud diniyatu fi asri sadril Islam. Kemudian kita tulislah jawapan kita. Okey, nombor 1 dan nombor 2 macam tu. Mesti ada satu fakta dan satu huraian. Baik. Kamu tengok dekat buku teks ni. Kamu akan ambil daripada sinilah jawapan dia kan. Saya nak tanya. Daripada 3 poin ni kamu ambil yang mana? 3. Nombor 3 Ustaz, nombor 3. Sebab apa kamu ambil? Nombor 3. Sebab apa? Senang. Lima tak? Sebab dia senang, pendek sikit, pendek dan senang.
Pendek. Apa yang suka yang pendek-pendek kan. Okey, tepat sekali pilihan yang bijak lah. Jadi kalau tanya ustaz, untuk bahagian ahwal ni, untuk mana-mana zaman lah, kamu kalau boleh start pada nombor 2. Kalau nak ambil nombor 2. Nak ambil dari mana ke mana, ambil semualah untuk dapat markah penuh. Ataupun kamu kalau nak kerak juga, kerak macam ni. Tapi tak banyaklah kerak tu. Okey, ja'al Islam yutahhiruhum minasyirki ila ibadatillahi wa tauhidihi. Okey, ataupun ambil nombor 3 seperti pilihan kamu tadi, tulis sampai habis, ataupun kamu kerak macam ni, nazalul Quranul Karim liyakuna masdaran. Boleh juga. Adapun nombor 1. Ada tak siapa-siapa nak ambil? Okey, nombor 1 ni kamu kena baca. Sebab dia mungkin ada di kismu alif. Cuma untuk kismu ba' ni, kalau dia tanya tentang ahwal, jangan kamu ambil sebagai jawapan. Jangan kamu ambil sebagai jawapan. Sebab siapa yang ambil, dia tak dapat markah, dia dapat kosong markah. Sebab nombor 1 ni dia tak ada kaitan pun dengan tajuk. Dia sekadar intro saja sebelum masuk kepada isi yang sebenarnya. Dia katakan, hayatul Arab qabla al-Islami tamla'u bil khusumati wal hurubi wala yasuduha nizamun wahidun. Kehidupan orang Arab, dia kata, sebelum Islam penuh dengan dendam dan peperangan. Tidak ada satu sistem yang kontrol mereka itu. Jadi dia cerita tentang kehidupan Arab sebelum Islam. Sedangkan tajuk kita zaman permulaan Islam. Cerita pula tentang awal diniyah, keadaan agama. Jadi nombor 1 ni tidak ada kaitan langsung dengan tajuk. Maka dengan sebab itu, kalau ada yang jawab nombor 1 sebagai jawapan untuk soalan tadi, dia tak dapat markah, dia dapat kosong. Pengajarannya, kesimpulannya, untuk bahagian ahwal, untuk mana-mana zaman, pastikan kamu start dengan nombor 2 dan nombor 3 lah. Okey, sebab nombor 2 dan nombor 3 ni memang komplit, dia punya jawapan yang betul lah. Isi betul-betul isi lah. Yang nombor 1 ni, dia kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Jadi, kita tak payah ambil lah. Okey, boleh faham lah? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian kita lihat soalan berikutnya, soalan yang agak susah juga, yang tahun lepas 2020 yang diberitahu oleh calon-calon tahun lepas lah. Jadi keluar-keluar Dewan Periksa tu pakai duk muka monyok aja. Tanya pasal apa monyok, pasal apa tak berapa nak ni. Dia kata ada satu soalan tu kami tak reti nak jawab. Soalan ni lah. Mal farqu bainal khatabati al-ijtima'iyyati wal khatabati diniyah. Perbezaan di antara khutbah ijtimaiyah dengan khutbah agama. Okey. Agak-agak soalan ni diambil dari mana? Bahagian mana dalam adab? Funun. Fununul adab kan? Agak-agak zaman mana? Zaman Umawi? Abbasi? Umawi. Ya betul, zaman Umawi. Jadi kalau tengok kepada soalan ni, ini bermaksud kamu kena baca juga keterangan-keterangan bagi nasar dan syair yang ditulis. Okey? Kalau aghraq dalam syair, contohnya al-madhu. Jadi kena tengok juga keterangan-keterangan di dalam tu. Kalau funun seperti inilah al-khatabah al-ijtimaiyah, apa keterangan dia? Al-khatabah ad-diniyah, apa keterangan dia? Jadi kena tengok juga. Bagi mereka yang nak mendapat A++ lah. Sebab soalan ni soalan ras tinggi, maka dia kena study lah. Kalau tak baca, taklah. Orang kata apa, tak dapat A. Boleh dapat A lagi. Cuma kuranglah markah di situ. Okey? Jadi untuk jawapan soalan bahagian ni, kamu kena tengok balik dalam buku teks. Ataupun kamu boleh reka ayat kamu sendiri, asalkan bertepatan dengan maksud daripada dua benda ni, maka diterima. Katakan ada murid jawab, ada hari tu dia jawab apa? Dia kata khutbah ijtimaiyah ni adalah khutbah anil mujtama'. Dia kata khutbah tentang masyarakat. Ka khutbatin fi tabur, seperti khutbah di perhimpunan. Boleh juga. Kalau khutbah diniyah pula dia kata khutbah anid din. Ucapan pidato tentang agama. Ka khutbati al-jumu'ah, seperti khutbah Jumu'ah, wa khutbati idai al-fitri wal adha. Boleh juga macam tu. Jadi apapun, tengok dalam buku teks. Kalau tak mampu, kamu reka ayat kamu sendiri, asalkan bertepatan dengan maksud, dia diterima. Wallahu a'lam. Habis untuk bahagian yang pertama, bahagian adab. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Ustaz laju sangat ke lambat sangat?
Nak laju lagi. Okey. Okey Lambat je. lagi. Tengah-tengah Ustaz, Lima. tengah-tengah. Biasa. Okey je. Okey. Okey, kita terus pada soalan yang kedua. Soalan berkenaan dengan balaghah. Soalan favourite Ustaz ni. Okey, soalan ni kalau kita kuasai konsep, insya-Allah kita akan jawab soalan ni dengan baik. Okay, kita mulakan dengan yang pertama. Ma mafhumul fasahati istilahan. Okey. Takrif ni takrif istilah. Katakan istilah ni tak ada. Dia cuma tanya ma mafhumul fasahah. Istilah ni tak ada. Jadi kamu nak jawab lughatan ke istilahan? Dia jawab dua-dua Ustaz. Dua-dua. Ya. Itu pilihan yang bijak lah. Nak selamat, jawab dua-dua. Tapi kalau nak lebih detail lagi, kamu tengok markah. Kalau istilah, selalunya 2 markah. Kalau lughatan, 1 markah. Nah, kalau tak ada istilah, maksudnya tengok kepada markah. Kalau 2, maksudnya istilah. Kalau 1, maksudnya lughah. Tapi kalau nak lebih selamat, macam kamu kata tadilah. Kamu tulis kedua-duanya sekali. Cuma dalam lughatan tu, kalau boleh, ambil yang betul-betul jawapan dia. Ambil yang betul-betul takrif dia. Iaitu, contoh kalau fasahah kita kata az-zuhuru wal bayan. Itu adalah takrif dari segi lughatan yang sebenar. Kita tak nak murid-murid ambil min maddah fasahah kemudian dia stop. Dia tak ambil dah az-zuhuru wal bayan. Maka tak ada markah lah kat situ. Okey? Sebab min maddah fasahah tu bukan jawapan dia. Jawapan dia adalah az-zuhuru wal bayan. Jadi kalau nak ambil min maddah tu kena tulis sampai habis. Kalau tak nak ambil, kalau tak ni, kamu ambil terus kepada az-zuhuru wal bayan. Jangan tinggal az-zuhuru wal bayan wal usulu wal intihak. Itu pesanan ustaz lah. Okey? Jawab terus lah. Az-zuhuru wal bayan dengan al-usul wal intihak. Tak perlu lagi min maddah kaza wa kaza. Okey. Seterusnya kita tengok contoh jawapan. Okey, di sini kita tengok dia bagi mukadimah sikit, kemudian dia datangkan takrif lah. Al-kalamul wadihu bi alfazin ma'lufatin wa ghairi mu'aqqadatin. Okey, di sini kalau kita lihat ada perkataan berwarna merah bermaksud perkataan ini penting. Hilang perkataan ini, hilang markah seperti yang Ustaz sebutkan tadilah. Jadi fasah adalah kalam yang wadih, yang jelas, bi alfazin dengan menggunakan lafaz-lafaz yang ma'lufatin. Apa makna ma'lufah? Apa makna ma'lufah? Biasa digunakan. Biasa digunakan. Okey. Hampir-hampir dah tu. Okey, ada lagi jawapan yang lain? Okey, baik, tak apa. Jadi maklufah ni ramai orang yang menterjemahkan macam-macam terjemahan lah. Ada yang kata tersusun lah, ada yang kata macam-macam lah. Jadi di sini dia boleh buat macam-macam makna. Cuma dekat sini dia lebih sesuai dengan makna jinak. Jinak itu asal makna lah. Tapi bila sebut jinak ni maksudnya standard lah. Kita boleh terjemah sebagai standard atau biasa digunakan. Maksud standard dan biasa digunakan ini adalah perkataan itu ke semua daerah, semua kawasan, semua tempat boleh faham apa yang kita cakapkan. Katakan kalau Ustaz sebut hari ni, sebut sekarang, Ustaz kata cuaca hari ni jaung je. Jaung je. Kamu faham tak maksud Ustaz? Tak. Jaung. Tak faham jaung tu. Hari ni Ustaz rasa kesit sangat. Kesit sangat. Okey, faham tak kesit? Tak. Dia perkataan itu adalah tidak maklufah lah. Sebab kamu tak faham. Yang faham orang kampung saya, orang belah-belah sik Kuala Nerang, orang belah-belah Bahau dia tak kenal. Dia tak faham perkataan tu. Jadi tak standard. Tapi kalau Ustaz sebut mendung faham? Faham. Jadi jaung tu mendung lah. Jadi bila Ustaz sebut mendung, itu perkataan yang maklufah lah. Jadi kesit tu sunyi, rasa sunyi. Sunyi itu adalah maklufah. Jadi nak jadikan satu-satu tu fasih, dia mesti menggunakan lafaz-lafaz yang semua orang faham. Itu maksud maklufah. Wa ghairi mu'aqqadatin dan tidak terbelit-belit. Okey, selesai. Jadi pengajaran daripada takrif yang kita lihat di sini, pertama datangkan mukadimah seperti biasa dan kita kena ingat ke semua sekali, jangan skip. Dan yang terpenting, satu nasihat yang Ustaz nak nasihatkan kepada semua, kalau kita nak hafal takrif untuk mana-mana tajuk,
pastikan kita hafal sekali dengan tajuk dia. Jangan kita hafal al-kalamul wadihu bi alfazin ma'lufatin wa ghairi muaqqadatin. Apa macam tu ya. Kita tak letak pun di depan dia al-fasahah. Itu sangat-sangat berbahaya. Dia kena hafal macam ni. Al-fasahatu al-kalamul wadih. Al-isti'aratu kalimatun musta'malatun fi ghairi mawdi'a lahu. At-tashbihu ilhaqu amrin bi amrin. Al-kinayatu lafzun yutlaqu wa yuradu bihi lazimu ma'nahu. Jadi kita kena mulakan dengan dia punya ta'rif, dia punya tajuk dahulu. Sebab apa? Sebab ramai dalam kalangan murid kita, terutama murid ustaz sendiri, dia hafal semua dah ingat, tapi bila main dalam dewan peperiksaan, dia tengok dia tak tahu nak jawab. Sebab dia dah jadi blur. Dia tak tahu dah nak ambil yang mana nak letak sebagai jawapan. Sebab dia tak hafal kepala dia kan, tajuk dia. Jadi bila ustaz sebut kepala, dia boleh sambung. Sebut kepala, dia boleh sambung. Sebab dia ingat. Dalam periksa di dalam dalaman tak ada masalah, tapi periksa sebenar tak ada orang boleh tolong. Okey? Sebab itulah kadang-kadang ustaz nampak ada jawapan takrif dari manahij dimasukkan dalam adab balaghah. Takrif di dalam adab balaghah dimasukkan dalam jawapan soalan manahij. Itu yang sering berlaku. Sebab apa? Sebab dia tertukar. Sebab apa tertukar? Sebab masa hafal tu dia tak hafal sekali dengan tajuk tu. Justru murid-murid mesti hafal sekali dengan tajuk supaya tak tergelincirlah dalam menjawab soalan nanti. Baik. Seterusnya. Soalan hati. Hati itu saya beritahu tadi maknanya a'tini. Berikan saya misalan contoh likulli mimma ya'ti bagi setiap yang berikut. Okey, maksudnya soalan ni minta contoh. Ustaz bagi tahu dah tadi. Okey, soalan yang minta contoh, minta kita buat contoh, buat ayat, dia mestilah pastikan tidak ada kesalahan tata bahasa Arab ataupun ejaan. Sebab kalau salah tata bahasa Arab atau ejaan, kamu akan dipotong markah. Berapa banyak dipotong tu? Separuh. Nombor 1 ni 2 markah. Ayat yang kamu buat tu 2 markah untuk satu ayat. Kamu cuma dapat 1 markah sahaja. Kalau 3 markah dah kamu hilang. Itu satu markah yang agak banyak juga lah 3 tu. Okey, jadi pastikan tidak ada kesalahan tata bahasa Arab ataupun ejaan. Jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya kesalahan-kesalahan yang tersebut, sebaiknya kamu ambil saja ayat dalam buku teks yang pendek-pendek. Jangan sampai ada dalam hati kamu satu sikap nak menunjuk bahawasanya kamu tu baik, kamu tu bagus, kamu nak buat ayat yang wow, ayat yang sophisticated, ayat yang bombastic. Tak perlu semua tu. Sebab ayat hang panjang berjela, elok ke bersastra ke apa ke, sama saja maka dengan ayat yang bodoh-bodoh je. Yang penting betul nahwu dan juga ejaan. Itu yang paling penting. Okay, jadi nak elakkan kesalahan tu, elok ambil dalam buku teks sahaja. Dalam buku teks kita tulis Faza Ahmad, wallahi laqad Faza Ahmad. Okay, itu satu. Yang kedua, kalau kamu nak guna nama orang sebagai contoh, ustaz nak bagi cadangan. Kamu guna nama Ahmad. Ataupun kamu guna nama-nama seperti Al-Mamnu' Minas Sarfi. Kamu elakkan menggunakan nama-nama yang masuk kategori biasa lah. Seperti Muhammad. Bukan kita tak suka Muhammad. Muhammad adalah Nabi kita Rasulullah SAW. Kita sangat suka, kita sangat cinta. Lebih-lebih lagi bulan Rabiul Awal nak main dah nanti. Okay? Tapi dalam buat contoh jangan guna Muhammad. Sebab Muhammad ni dia mu'rab. Dia berubah bagi akhirnya. Jadi Muhammadun boleh, Muhammadin boleh. Ketika Muhammadan dia akan letak alif. Betul tak? Kan? Nanti bila ketika mana dia berada di tempat nasab yang kamu sepatut letak alif, kebanyakan murid tak akan letak alif. Maka akan berlaku kesalahan nahwu di situ. Jadi sebaiknya kamu guna mamnu' minas sarfi punya contohlah. Di antaranya perkataan Ahmad. Gunakan Ahmad. Sebab Ahmad ni dia boleh baca 2 baris saja. Ahmadu, Ahmada. Dia tak ada tanwin. Bila tak ada tanwin dia tak perlu letak alif. Maka dia akan selamatlah. Duduklah dalam keadaan apa pun, dia akan selamat dari segi salah tata bahasa tersebut. Okey? Jadi kamu boleh ambil nama-nama yang masuk kategori al-mamnu' minas sarfi, iaitu tajuk dalam lam tingkatan 5 yang mana ia membahaskan tentang perkataan-perkataan yang tak boleh terima tanwin dan juga kasrah. Ustaz ada buat video dalam channel Ustaz lah TF channel, boleh tengok dalam tu. Jadi kamu boleh ambil nama-nama yang ada dalam Quran yang masuk kategori tersebut seperti nama-nama nabi lah. Dalam Quran ada 3 je nama yang tak termasuk dalam kategori itu. Seperti Saleh, Muhammad, Syuaib. Yang lain kan semua termasuk dalam kategori mamnu' minas sarfi. Kamu boleh ambil Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub. Kan yang mana kamu boleh gunakan sebagai contoh
ayat yang diminta dalam peperiksaan. InsyaAllah akan selamat daripada kesalahan tata bahasa. Okey, boleh faham di sini? Boleh. Boleh. Okey. Seterusnya kita lihat soalan adat tashbih wal musyabbah bih, soalan tashbih. Okey, soalan ni kena hati-hati sebab soalan seperti ini banyak yang hilang markah nah. Okey, baca betul-betul soalan, baca banyak kali sikit, lebih daripada 10 kali pun tak apa, dan tandakan pada apa yang diminta supaya kamu tak tergelincir nanti. Okey, sekarang ni dia minta apa? Dia minta adat tashbih dengan musyabbah bih. Jadi kita kena keluarkan. Maka kita buat kotak seperti ini dan kita berikan jawapan kita. Untuk adat tashbih, letakkan adat tashbih. Untuk kaf, kamu boleh tulis dalam dua bentuk, al-kaf ataupun kaf saja. Dan bagian musyabbah bih, kamu kena tulis perkataan-perkataan dia lah. Jangan ambil sekali dengan adat. Ada juga murid yang suka ambil sekali dengan adat. Kalau dia ambil macam ni, salah. Dia ambil nak betul-betul solid musyabbah bih tanpa ada adat di depannya. Begitu. Okey, kemudian untuk soalan berikutnya. Saya nak tanya kamu. Ini adalah contoh tashbih. Di mana musyabbah bih? Siapa nak jawab? Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Okey, di mana musyabbah bih? Naam. Man yujibu ala soal? Nampak tak? Nak ambil yang mana sebagai musyabbah bih? Naam. Adakah Ustaz sudah terkeluar? Tak risau juga takut terkeluar. Oh, masih ada lagi. Okay. Siapa nak jawab? Di mana musyabbah bih untuk ayat yang pertama ni? Tak tahu. Saya nak jawab subuh, Ustaz. Saya nak cuba. Okey, sila. Cuba aja. Salah tak apa. Kalau jibalu kalahni, Ustaz. Musyabbah bih, Ustaz kan? Musyabbah bih. Jibalu kalahni. Jibalu kalahni. Okey. Kalau dalam bab musyabbah bih, dalam bab tashbih ni, kalau kita nak tahu di mana musyabbah bih, kita kena cari adat tashbih dulu. Okey, adat tashbih di sini adalah kaf. Jadi selalunya musyabbah mesti duduk sebelum, musyabbah bih dia selepas. Jadi dalam konteks ayat ni, al-jibal ni adalah musyabbah yang disamakan. Kemudian musyabbah bih dia adalah selepas ka ni. Jadi Ustaz tanya, musyabbah bih dia yang mana? Yang mana musyabbah bih dia sekarang ni? Kalahni. Al-manfush. Cuma saya nak tanyalah, anda dapat kepastian, nak ambil al-ihni saja ke nak ambil sekali al-manfush? Itu soalan dia. Nak ambil dua-dua sekali kan, nak ambil satu? Ambil dua-dua. Ada dua mazhab tu kan. Ada yang kata ambil satu, ada yang ambil dua. Jadi keputusan dia ambil dua. Sebab untuk mengetahui ustazah juga, kalau melibatkan na'at man'ud, sifat mausuf yang kamu belajar di dalam lam tu, ataupun dalam bab idhafah yang melibatkan mudhaf mudhaf ilaih tu, kalau itulah yang ada selepas adat tashbih, dia kedua-dua itu adalah musyabbah bih. Na'at man'ud dengan al-idhafah. Tak boleh ambil satu. Kalau kita ambil al-ihni saja, dikira tidak betul. Dia berbeza dengan lam. Kalau lam, kita kena ambil satu-satu. Sebab dia melibatkan i'rab. I'rab ni dia, setiap perkataan tu dia ada i'rab yang berbeza-beza. Maka tak bolehlah kita ambil dua-dua. Tapi dalam balaghah dia lain. Dalam balaghah dia melibatkan kedua-duanya itu. Sebab bukit itu disamakan dengan al-ihni al-manfush. Ihni yang bersifat dengan manfush. Bukan ihni saja, dia kena bersifat dengan manfush baru jadi musyabbah bih. Jadi pengajaran kat sini, musyabbah bih dia ataupun musyabbah, kalau melibatkan na'at man'ud ataupun idhafah, maka kena ambil dua-dua perkataan itu sekali. Boleh dapat tangkap? Masuk Ustaz?
Boleh. Okey, kalau boleh kita terus ke soalan berikutnya lah. Soalan yang penting yang saya nak kongsikan tentang balaghah yang mana ia banyak menyebabkan hilang markah dalam kalangan murid-murid pada tahun lepas dan tahun-tahun sebelum inilah. Bukan sikit, lebih daripada 15 markah kot hilang dekat sini. Okey, kalau tengok soalan ni, kalau kita baca betul-betul dalam balaghah, kebanyakan soalannya dia minta dua benda. Bukan satu, dia minta dua. Nak uslub insya'i satu dan tariqah satu. Maksud dia minta dua benda. Jadi jawapan kita kena berikan dua. Okey, nak uslub insya'i ni ada dua. Talabi, contoh sikit dekat kertas jawapan kertas soalan kita tak ada masalah. Talabi dengan ghairu talabi. Ada dua jenis. Contoh sikit. Kemudian tariqah ada 10 kan? 5 untuk talabi, 5 untuk ghairu talabi. Jadi cara jawabnya seperti ini. Nak insya' apa dia? Talabi. Tariqahnya apa dia? Al-amru. Begitu. Cuma benda yang saya nak tanya di sini adalah boleh tak kalau kita nak terbalik kurangkan dia? Sebab ramai murid yang jawab dia tak ikut soalan tadi. Soalan tadi minta nak dulu baru tariqah. Tapi murid ni nak jawab terbalik. Dia nak bagi tariqah dulu baru nak. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tolong bagi tahu. Ini sangat penting. Tak. Tak tahu. Senang kan tak tahu. Betul, memang tak tahu. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Jadi dalam memahami kehendak soalan ni ya, kita kena lihat kepada basic skema. Dan basic skema bagi mana-mana soalan pun yang mana minta dulu diberikan haknya, yang kemudian kita kemudiankanlah. Okey. Jadi kalau dalam soalan tadi minta nak, kita berikan nak dulu, kemudian barulah kita berikan tariqah. Sekiranya kamu terbalikkan dia, kamu jawab tariqah dulu baru nak, maka dalam basic skema menyatakan kosong markah. Maka di sinilah yang banyak hilang markah. Bukan kerana dia tak faham. Tengok jawapan dia memang dia faham lah. Sebab dia bagi tariqah betul, dia bagi nak betul. Cuma dia terbalikkan kedudukan. Jadi keterbalikan kedudukan itu menyebabkan dia hilang markah mengikut basic skemanya. Justru pengajarannya di sini jawab ikut soalan. Jangan memandai-mandai. Macam tu. Nah. Jawab nak dulu, kemudian baru tariqah. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Jadi skema ni yang Ustaz bagi tahu ni terpakai kepada semua bentuk soalan. Semua bentuk soalan balaghah seperti yang di depan kamu ni. Sama juga. Di sini dia minta isti'arah, kemudian dia minta nak. Jadi berikanlah seperti yang diminta. Berikan isti'arah dahulu, kemudian barulah berikan nak. Jangan terbalikkan dia. Sama juga dengan bahagian jinas ni. Ayin jinas ghairu tam. Kemudian minta sebab. Semua dua-dua dia minta. Jadi cara jawab, datangkan yang diminta dulu iaitu jinas di mana. Datangkan kedua-dua perkataan ini sekaligus. Dan sebab dia apa. Datangkan secara tertib. Seperti dalam soalan. Okey, selesai untuk soalan balaghah. Ada soalan nak tanya Ustaz? Kemusykilan ke apa ke? Ada? Tak ada soalan ha? Tak ada. Hebat nanti. Akaklah sekolah ni paling hebat sekali sebab tak ada soalan. Akak ni paling hebat sekolah semarilah sebab tak ada soalan. Sekolah lain tu pakat tanya macam-macam. Pening kepala Ustaz nak jawab. Jadi Alhamdulillah kamu memudahkan kerja Ustaz lah. Okay, kalau Ustazah ada soalan pun boleh tanya saya. Kalau ada apa-apa masalah yang nak dipersoalkan boleh tanya lah. Kita akan cuba kongsikan setakat yang saya mampulah. Sebab saya takut nanti ada benda-benda penting yang saya terlepas pandang. Okey. Kalau tak ada soalan, kita terus kepada soalan yang terakhir pada hari ini iaitu soalan 3 dan soalan 4. Ustaz gabungkan sekali sebab soalan 3 dan 4 ni melibatkan syi'an dan nasar tingkatan 5 yang mana bentuk soalannya adalah soalan yang berpattern. Soalannya adalah soalan yang sama, dia akan minta benda yang sama, 5 benda, nubzah, ma'anil mufradat, jawun nas wa munasabatuhu, dia ada afkar, dia ada suar balaghiyah. Ada 5 perkara yang akan ditanya. Kita tahu dah soalan apa nak naik. Cuma yang bezanya adalah zaman. Setakat hari ini, untuk tingkatan 5 ni, soalan syi'an nasar, syi'ar zaman jahiliah dengan zaman Saudi Islam, nasar zaman jahiliah dengan nasar zaman Islam dah naik dah semua. Tinggal lagi 3 zaman yang terakhir saja yang berbaki yang belum naik. Itu dia punya statistik dia lah. Cuma saya nak pesan kat sini, jangan dalam kepala kamu beranggapan yang dah naik
kita abaikanlah, kita fokus kepada yang belum naik. Itu satu anggapan yang salah, yang sangat berbahaya. Sebab dalam etika penggubalan soalan tidak pernah ada dalam dia punya SOP bahawa soalan yang dah naik tak boleh ditanya semula. Tidak ada. Sebab apa? Sebab calon dia berbeza-beza. Maka boleh saja dia nak ambil soalan yang dah naik untuk ditanya semula. Boleh, tak ada masalah. Cuma kebiasaan yang kita lihat, dia akan tanya banyak yang belum naik lagi lah. Kebiasaan yang begitu. Cuma jangan galik. Jangan duk pegang hak tu. Takut-takut nanti sekali-sekala tu dia ubah. Dia kata dia nak kenalkan kamu kan. Sebab yang buat soalan ni dia duk pick up macam mana nak kenal murid-murid ni. Nak kenalkan murid-murid ni supaya tergelincir dalam jawapan. Itulah SOP mereka. Justru murid-murid kena perhatikan betul-betul. Walaupun yang dah naik, kita tetap baca juga. Baik, berbalik pada soalan 3 dan 4. Pertama sekali, syair dan nasar tak perlu dihafal. Itu jelas. Okay? Cuma yang paling penting, walaupun tak perlu dihafal, kamu kena pastikan kamu mengenali ataupun mengenal pasti syair ataupun nasar itu siapa punya. Itu sangat penting. Sebelum kamu nak jawab soalan-soalan yang diberikan di dalam kertas peperiksaan. Dia akan tulis dalam buku, dalam kertas peperiksaan itu petikan syair ataupun petikan nasar. Dia akan tulis untuk kamu. Cuma dalam petikan itu tidak dinyatakan pemiliknya, sahibuha. Dia tak, sahibu asy'ari wa nafi tidak ditulis. Jadi kamu takkan tahu siapa punya. Jadi tugas kamu dalam kamu belajar ni, kamu kena kenal pasti dahulu. Setiap syair, setiap nasar itu milik siapa. Bila dah dapat kenal pasti yang tu, barulah kamu mula menjawab soalan-soalan yang ada di dalam bahagian 3 dan 4 ni. Kalau kamu salah mengenal pasti, daripada mula lagi kamu silap, katakan petikan syair itu petikan nasar Umawi. Kamu pergi kata nasar Islam. Jadi bermula pada situ, kamu pasti akan jawab Abu Bakar kan. Jadi daripada situ, kamu akan melakukan kesalahan. Sampai akhir. Akhirnya dapat kosong markah. Inilah yang sering berlaku dalam kalangan calon-calon SPM bagi tahun-tahun yang lalu. Justru Ustaz tak naklah perkara ini berulang kembali untuk calon-calon 2021. Baik, selesai. Berbalik kepada soalan. Soalan yang pertama dia akan tanya berkenaan dengan inilah yang kita sebut sebagai nubzah qasirah. Dia ada 2 bentuk, sama ada dia minta secara umum seperti ini, dia minta 4 poin terus, ataupun dia tentukan dia minta apa. Dia minta ismuhu kah, dia minta laqabuhu kah dan sebagainya. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Okey. Yang penting kamu tengok dalam buku teks, dekat sini dia ada beberapa nubzah qasirah. Kamu boleh ambil lah. Contohnya nama penting. Kita boleh ambil semua sekali ataupun kita ambil nama dia dan nama ayahnya. Untuk pengetahuan semua, kita tulis semua pun dapat 1 markah. Kita tulis Hasan bin Sabit pun 1 markah. Jadi terpulang pada kamu yang mana kamu nak. Kemudian kamu ambil laqabuhu. Untuk laqabuhu, kalau di sini kamu lihat ada 2 poin dekat sini. Syairul Rasul 1, Syairul Islam 1. Jadi dah ada 3 poin. Kita ada lagi 1 poin yang kita nak cari lah. Okey, untuk cari kita terus kepada hayatuhu. Untuk yang berbaki tu. Okey, dekat sini ada 5 isi utama. Untuk hayatuhu, kamu boleh ambil mana-mana satu untuk mencukupkan 4 poin tadi. Adapun dekat mauliduhu ni, kalau dia tak nyatakan di mana dia lahir, Ustaz syorkan, Ustaz nasihatkan tak perlu ambil ayat ini sebagai jawapan. Sebab dia melibatkan tarikh dan angka. Yang melibatkan tarikh dan angka ni, kebanyakan murid akan melakukan kesalahan lah. Kadang-kadang 60 jadi 20 dan sebagainya. Jadi tak perlu ambil dekat bahagian ni sebagai jawapan, terus kepada hayatuhu. Boleh lah? Untuk pengetahuan semua juga, tidak ada soalan-soalan yang bertanya tentang tarikh dan angka. Tidak ada. Justru bergembiralah. Siru ala barakatillah. Okey. Seterusnya berkaitan dengan ma'anil mufradat. Yang ni Ustaz tak nak bincang. Yang tu terpulang pada kamu lah. Kita ada 50 kata-kata seerti. Kamu boleh tengok dan hafal bagi ingatlah. Itu tak perlu diperbincangkan panjang-panjang di sini. Cumanya kalau ada orang tanya, boleh tak nak buat ayat sendiri? Kalau tak ingat apa yang dalam buku, boleh. Tak ada masalah. Asalkan betul-betul dengan fakta dan maksud yang dikehendaki daripada perkataan ini. Okey. Kita masuk kepada soalan yang penuh kontroversi. Kita berhenti pukul apa, Ustazah? 11.30 ke? 11.30 Ustaz, tapi kita mula lambat sikit tadi kan. 11.35 pun boleh lah. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, sekarang ni kita berada di soalan tentang tahaddath an munasabatin nassi.
satu soalan yang agak kontroversi lah. Kontroversi. Ustazah ada masuk tak dalam penyebaran di SKP baru-baru ni? Ya Ustaz. Ustazah masuk. dengar sampai habis kan? Jadi penyampai khilaf tu tu, kata Ustaz. apa? Penyampai tu doktor apa saya tak ingat nama. Dia ada menyatakan kita kena ajak Jawunas dengan Munasabah ini bagi sama, semuanya sama dia kata. Ya. Dan ditegaskan lagi oleh Ustaz Handalas lah pada hari itu. Dan Ustaz Handalas ada mention seseorang penyampai dari Didik TV yang menyatakan perbezaan. Dia pun agak terkejut. Dan sebenarnya individu itu adalah Ana lah. Ana yang kata berbeza itu. Jadi Kalau ikut Ana tak berbeza. betul. Jadi Ana tak masuklah dalam apa nama meet tersebut. Ana tak mau panjang-panjang cerita. Kalau Ana panjang cerita dia panjang jela pula. Cuma beginilah. Sekarang ni yang gubas silibus dan yang buat buku teks adalah BPK. Jadi depa ni nak bagi semua sama. Tapi yang buat soalan bukan mereka, yang buat soalan adalah lembaga peperiksaan. Bagi lembaga peperiksaan sampai ke hari ini stand dia, pegangan dia adalah dua-dua ni berbeza. Justru nak tanya anak-anak nak ikut yang mana? Nak kata sama ke nak kata tak sama? Jadi kita nak jawab soalan periksa kan? Bila nak jawab soalan periksa, kita kena ikutlah sebagaimana yang nak dikehendaki oleh orang yang buat soalan. Jadi setakat hari ini Ustaz boleh pastikan bahawa masih lagi dikatakan berbeza di antara keduanya. Jadi kita ajak kata sama pun tak apalah, ajaklah kata sama, tapi untuk periksa katakan tak sama. Sebab dua perkara ni secara hakikatnya memang berbeza. Kalau kita tanya doktor-doktor Arab ataupun pensyarah Arab, anda sendiri secara personally anda pernah tanya dekat seorang doktor namanya Dr. Rajab dari Universiti Al-Azhar Mesir, dan jawapan dia pun ada kat anda dalam voice. Dia menyatakan di sana ada perbezaan di antara keduanya. Sebenarnya anda dah bagi dekat Ustaz Handalas dah untuk dilihat, tapi dia masih stay dengan pandangan doktor Melayu yang buat silibus tu. Tak apalah, itu mungkin masalah khilaf mereka. Cuma kita bercakap soal peperiksaan. Bila cakap soal peperiksaan, mesti ada perbezaan sebenarnya. Munasabah lebih kepada sebab kenapa syair itu disampaikan. Jawunas lebih kepada madmun syairi, isi kandungan syair yang diadaptasi daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum itu. Jadi dalam konteks muka surat ini, bahagian yang bawah sekali adalah munasabah, yang di atasnya adalah jawunas. Sekiranya soalan tadi ditanya, maka murid-murid mesti jawab yang bawah. Kalau ambil yang atas, tak dapat markah. Sebab itu kena bezakan juga, walaupun disarankan tidak dibezakan. Itu reasonnya lah. Okey, mudah-mudahan membantulah untuk calon-calon kita mendapat menjawab soalan yang betul. Okey, kemudian yang sekelas, ada soalan yang Ustazah kan bagian ni? Tak ada Ustaz, insyaAllah. Kita kekal dengan pandangan yang dibawa oleh LP lah. Ya, mereka di atas bercekaran, tapi kita yang penting peperiksaan kita tu mantap. Okey. Yang sekelas berkaitan dengan afkar raisah, isi kandungan dia. Isi kandungan yang kita pelajari di tingkatan 5 lah. Okey, untuk isi kandungan ni, murid-murid mesti tulis semua sekali lah untuk dapat markah penuh. Sebab dalam semua ni dia ada fakta dan huraian. Jadi tulis nombor 1, tulis sampai habis. Bayan isti'adadil muslimin ala muharabatil a'da'i wa syaja'atihim inda dukhulil ma'rakah. Nombor 2 kita tulis tahdidul musyrikin bi quwwatil muslimin wa qudratihim ala nasri. Baru dapat markah penuh. Kalau kita potong setakat a'da' dapat 1. Kemudian baki dah dapat 1. Yang ni pun sama. Kita potong dekat muslimin dapat 1, yang baki dapat 1. Jadi ingat bahagian ni dia hanya akan ambil 2 sahaja yang betul. Katakan kita betul, kita bagi 4 poin, betul semua, dia akan ambil 2 sahaja. Okey, bayangkan ada murid jawab macam ni tau. Dia tulis nombor 1, dia tulis bermula daripada bayan sampai a'da' saja. Kemudian nombor 2, dia tulis daripada syaja'atihim sampai ma'rakah. Kemudian yang ni nombor 3, dia tulis daripada tahdid sampai muslimin. Kemudian nombor 4, dia tulis sampai dengan an-nasri. Jadi dia keluar dewan periksa, dia senyum, dia sengih sampai ke telinga. Ustaz pernah tanya, kenapa sengih? Dia kata, saya bagi 4 Ustaz. Dia minta 2, saya bagi 4 afkar raisah. Jadi kalau boleh jawab afkar raisah ni, kira kemas kan? Tapi pada hakikatnya,
walaupun di right semua ni, dia akan ambil berapa? Dia akan ambil 2. Dia akan ambil 2 saja yang betul. Katakan semua betul, jadi dia akan ambil 2 lah. Bila dia ambil 2 ni, berapa markah dia dapat? Dapat 4 markah penuh ke dapat 2 markah? 2. 2 saja. Sangat rugilah sebab dia potong. Dia potong. Jadi jangan potonglah, saudara, jangan potong. Ambil saja semua sekali untuk 1 point, kemudian bawah ni pun semua sekali untuk 1 point. Itu kaedah dia lah. Sebab dia akan ambil 2 sahaja yang penting. Okey, dan yang terakhir sekali soalan yang melibatkan as-surah al-balaghiyah. Okay, soalan surah balaghiyah ni dia ada 2 bentuk. Ini bentuk yang pertama. Dia berikan kepada kita contoh yang ada di dalam syair dan nasar. Kemudian dia tanya kita surah balaghiyah. Surah balaghiyah maksudnya bentuk-bentuk balaghah. Nak lebih faham lagi maksudnya tajuk-tajuk besar yang kita belajar di dalam balaghah tingkatan 4. Isyarah, tashbih, muqabalah, jinas dan sebagainya. Okey? Jadi untuk jawab soalan ni nombor 1, ya ayuhan nas. Jawapannya adalah al-uslub al-insya'i at-talabi. Kena datangkan sekali dengan nauk dia. Nombor 2, man asya mata. Jawapannya adalah at-tibaq al-ijabi. Kena tambah al-ijabi baru dapat markah penuh. Yang ketiga, man mata fata. Tulis al-jinas ghairu at-tam. Kalau tulis jinas saja, dapatlah 1 markah, tak dapat markah penuh. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, dia berikan kepada kita surah balaghiyah siap-siap. Dia berikan isti'arah, tashbih, tibaq. Yang dia minta adalah contoh untuk surah balaghiyah di bawah. Dan contoh itu kamu mesti ambil daripada petikan syair dan nasar yang diberikan. Bukan dari luar. Bukan contoh dalam buku teks. Bukan contoh dalam buku teks yang tempat itu, bukan. Ataupun contoh daripada luar, daripada mana-mana sumber. Dia tak nak lah maksudnya. Dia nak ambil daripada petikan itu sendiri. Okey? Jadi kita akan ambil dekat buku teks lah. Buku teks yang ada syair ni. Okey. Okey. Nombor 1 dia tanya isti'arah. Kamu nak ambil yang mana? Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks ni dia akan sebut tamatta bisulbihi, arkha sudulahu, kirbati aqwam. Ini adalah jawapan-jawapan standard dah lah. Kalau kamu ambil yang ni memang tak ada masalah. Cuma apabila dalam peperiksaan nanti kamu akan diberikan syair ini. Jadi bila diberikan syair ini, kebanyakan murid dia akan tulis semua sekali ni. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Okey, kalau dia ambil contoh di atas ni dia tulis semua sekali, dia kena gariskan juga dekat perkataan arkha sudulahu ni. Sebab dalam contoh ayat ni ada tashbih juga. Jadi untuk membezakan dia, dia kena letakkan juga tanda dekat arkha sudulahu. Kalau dia tak letak tanda di sini, dia hilang markah juga. Berbeza dengan di bawah ni, kalau dia ambil contoh faqultu lahu lamma tamatta bisulbihi, walaupun dia ambil ayat lengkap, tetapi disebabkan dalam ni tidak ada contoh lain selain pada isti'arah, maka tidak mengapa dia tak tandakan. Itu maksud dia. Okey? Begitu juga dengan nombor 2, tashbih. Tashbih pun kalau kamu ambil walailin kamaujil bahri, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kamu ambil semua ayat ni, kamu kena tandakan sedikit dekat walailin kamaujil bahri untuk dapat markah penuh. Dan yang terakhir, tibaq. Tibaq ni kalau kamu tengok dalam buku teks, dia tulis al-lay as-subhu. Subhan mal isbah. Okey. Ustaz nasihatkan jangan jawab seperti ini. Kalau jawab menggunakan perkataan-perkataan seperti ini, potongan-potongan perkataan seperti ini, dia tak dapat markah penuh. Nak dapat markah penuh, kamu kena salin semua sekali. Dalam petikan yang diberikan. Salin semua sekali. Ala ayyuhal lailut tawilu alan jali bi subhan wa mal isbahu minka bi amsali. Salin semua sekali. Kemudian nak tanda dekat mana perkataan itu terpulang. Okey? Sebab dalam konteks tiba, jinas, muqabalah apa semua ni, dia nak kita buat ayat lengkap. Dia tak nak buat potongan-potongan. Walaupun seperti itu dinyatakan dalam buku teks. Ini maklumat yang terkini lah yang kamu kena alert. Dan yang terakhir sekali sedikit perkongsian berkenaan dengan buku teks kita ni. Katakan dalam surah balaghiyah ni digunakan contoh yang sama melibatkan dua tajuk, dua surah balaghiyah. Isti'arah menggunakan contoh yang sama dengan adrubu al-khabar. Katakan dia bagi contoh qad nala adluka man aqama bi ardina, kita nak jawab yang mana? Nak jawab isti'arah kan nak jawab khabar?
jawapannya boleh tulis mana-mana, tak ada masalah. Cuma kalau dia garis dekat adluka ni pada perkataan-perkataan tertentu, maka jawapannya adalah isti'arah, bukannya khabar. Dan kalau kamu nak tulis jawapan khabar ni, jangan tulis adrubul khabar. Itu bukan basic skema. Jawapan yang kita perlu tulis adalah khabar, al-khabar, ataupun uslub khabari. Ini jawapannya lah. Jangan tulis adrubu al-khabar. Itu bukan jawapannya. Okey. Itu saja perkongsian Ustaz pada hari ini. Syukran lakum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum fi barnamajina al-yawm. Jazakumullah khairan katsira. Idza kana hunaka taksir atau ihmal minni fala tu'akhidhuni fal kamalu lillahi wahdah. Wa terima kasihlah kepada Ustazah kerana jemput sekolah dan murid-murid. Mudah-mudahan Ustaz doakan semua sekali mendapat kerjaan yang cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang, dan GPMP bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah mencapai angka 0.00% insya-Allah. Wa jazakumullah khairan katsira wa bihadza nuhidu darsan al-yawm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid ada soalan yang nak ditanyakan? Ada pun soal? Tak ada. Tak ada soalan oh? Tak ada Ustaz, tak ada. Maksudnya semua faham lah ni. Anak murid tak ada soalan, tapi Ustazahnya ada soalan Ustaz. Ini as'ilah. Okey, silakan. Tafadhali. Ustaz, Ana fi intizar as-soal yani. Ini as'ilah an afkar Raisa. Okay, masalah kalau soal afkar Raisa tu panjang, contohnya dalam tajuk Nasyair Abbasi Mutanabi kan. Afkar Raisa tu panjang Ustaz. Contohnya kalau tengok tiga-tiga tu semua panjang. So kalau kita nak macam Ustaz tadi Ustaz sebutkan, sebaiknya afkar Raisa ni kita ambil sampai ke habis lah kan, supaya dapat markah penuh. Tapi kalau yang panjang ni macam mana Ustaz? Boleh ke kalau kita nak potongkan dia? Okey, nak potong boleh Ustazah. Cuma pastikan ada isi dan huraian dia. Kita boleh potong-potong. Tak ada masalah tu. Contoh Mutanabi kan. Kita boleh potong, tapi kita potong tu biarlah tak memotong dia punya fakta dan huraian dia lah. Itulah yang pentingnya. Okey. Saya nak tunjuk saya nak tengok tang mana dia punya ni. Okey. Mutanabi kan? Sahih. Mutanabi. Okey, kita tengok sikit Mutanabi. Okey, yang ni kan? Okey, betul kan yang ni kan? Mutanabi. Oh ni Muqaffa'. Okey, silap. Muqaffa' pendek-pendek je. Imam Faluti. Syair kan? Syair Ustaz, syair. Bawa pening dengan teks digital. Okey, kita tengok sikit. Syair, okey. Dia kalau yang pendek-pendek dia tak risau sangat. Yang panjang-panjang ni takut dia terpotong huraian tu kan? Betul. Okey, contohnya kat sini lah. Panjang, memang panjang ni lah. Okey. Tawil. Kalau tawil jiddan. Okey, jadi kita lihat di sini. Bayana syairu al-hikmat al-jamilata fi sya'ri wa hiya azimatul rajuli ala miqdarihi. Okey, sebenarnya yang ni pun dikira ni lah. Afkar Raisa. Afkar Raisa dah ni. Sebab di sini dia ada kata hikmah jamilah. Ini ada hurai. Azimatul rajul. Ini dah lengkap dia punya huraian dengan isi dah sekali lah. Sama juga dengan di sini. Wasafa syair himmatal amir. Satu dia dah ni. Kemudian dia hurai fi muwajahatil a'da fil ma'rakah. Dia kira sebagai huraian juga. Jadi maksudnya boleh kerak lah juga dekat sini. Tak ada masalah. Okey nah. Okey, faham lah. Apa masalah? Allah pemudahkan insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Okay, lain tak ada soalan? Ni bukan calang kita jemput ni Ustaz Taufik ni. Tak ada. Tak ada eh? Tak ada. Saya memang selalu bagi link YouTube Ustaz lah untuk murajaah kan. Wa jazakallah khairan. Soalan boleh. Ada soalan okey. Muhammad. Ustaz Syafiq ada soalan. Tafadhal.
Ni Ustaz Syafiq Lisana Oh, Rabi'ah. Aywa, tafadhal Ustaz. Ini soalan Ustaz. Naam, silakan Ustaz. Berkaitan tentang jawapan pelajar, contoh macam jawapan dalam ta'arif. Kalau dia tersalah ejaan, dipotong markah juga ke? Kalau contoh macam Usuluddin ataupun Syariah Okey, saya mungkin sangat baik. tak dipotong sebab dia ni kan, dia mementingkan aspek jawapan Okey. berbanding tata bahasa. Tu kan. Kalau adab macam mana Ustaz? Adab wal balaghah. Syukran Ustaz. Okey. Okey, betul-betul. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam slide saya tadi saya dah beritahu, untuk adab balaghah ni dia tidak mengambil kira kesalahan tata bahasa dan juga ejaan. Kecuali dalam satu bahagian saja, iaitu dalam mendatangkan contoh dalam balaghah, itu saja. Yang lain, ta'arif ke apa ke, kalau berlakukan kesalahan ejaan ataupun tersalah tulis ataupun salah nahwu, grammar, tata bahasa dan sebagainya, asalkan boleh dibaca dan boleh difahami, dia tak tolak markah, dia tak potong markah, dia akan dapat markah penuh. Jadi jangan bimbang lah, tulis je. Katakan dia tulis al-adabu wal kalamul balighul ladzi yuqsadu bihi ta'thiru. Ada murid tulis taksiru. Jamak taksir, tak ada masalah. Bunyi taksir tu tak apalah. Macam tu. Jadi tak ada masalah untuk bahagian lain selain pada buat contoh ayat dalam balaghah, salah nahwu ke salah apa tak ada masalah. Okey, jangan bimbang. Wallahu a'lam. Bertukar maksud Ustaz, dia akan tolak markah lah. Contohnya hibal, jibal kan, ma'anil mufradat. Okey, yang tu dia bergantung kepada pemeriksa tu sendirilah. Cuma sekarang ni bila kata dia menanda secara online, secara LP score, maka tidak adalah talian hayat di situ. Jadi walaupun Ustaz sebutkan tadi bahawasanya salah ejaan dan sebagainya tak diambil kira, kalaulah tulisan kita sampai menjejaskan maksud, masuk kepada maksud yang lain, dia akan ada efek juga dekat situ. Jangan sampai terkeluar daripada rangka itulah. Kalau ta'thir dengan taksir tu tak ada masalah lagi, walaupun dia bermaksud lain, tapi masih lagi carry maksud yang lebih kurang sama dan tidak menjejaskan makna dia. Tapi kalau sampai mengubah makna hibal dengan jibal, yang tu memang tidak dikira lah. Tak boleh lah. Sebab dia itu memang fatal, kesalahan yang sangat fatal. Begitu. Okey. Wallahu a'lam. Satu lagi soalan Ustaz, boleh? Boleh. Tanya aja Ustaz, tak masalah. Satu lagi bahagian kisim alif tu, kan bahagian sahih khotok tu dia ada rumus tak? Maksudnya macam 3 salah 2 betul ke, ataupun boleh ke jadi 5 jawapan dia 5 semua 5 kelima-lima sahih ataupun kelima-lima tu khotok? Okay. Dia ada rumus tak? Terima kasih Ustaz. Soalan yang sangat baik. Sebenarnya tidak ada rumus tertentulah dalam jawapan yang disediakan oleh pihak yang menggubah soalan. Dia tidak SOP khusus yang menyatakan bahawa mesti seperti ini, tidak ada. Wa imma kalau dia nak bagi jawapan sama semua boleh. Ataupun dia nak bezakan jawapan yang pertama sahih, yang kedua khotok pun boleh, ataupun nak sahih semua pun boleh. Maksudnya dia tak terikat dengan mana-mana etika lah. Cuma setakat ini amalan yang kita nampak, dia membeza-bezakan jawapan. Dia takkan samakan jawapan yang dalam satu masa tu. Maksudnya kalau sahih, dia akan ada khotok, dia akan ada sahih. Dia taklah sahih semua. Tetapi bila bercakap soal etika, bila ditanya boleh tak boleh, boleh jadi tak jawapan sama semua? Boleh jadi. Dia tak ada masalah pun sebenarnya dia nak buat macam tu. Cuma setakatlah kita tak jumpa lagi macam tu. Tapi boleh jadi. Mungkin tahun kamu. Jadi jangan duk hafal lah rumus tu. Duk hafal sahih khotok ke, khotok sahih ke, khotok sahih khotok. Jangan hafal rumus. Yang penting kita baca statement yang diberikan, pastikan betul atau salah. Itu yang paling pentingnya. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan dari murid-murid? Daripada bersedia Ustazah untuk masuk Dewan Periksa ni, bersedia ni. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Kita doalah. InsyaAllah. Pasal tak ramai tak apa. Tak ramai boleh kepung. Itulah ni nak masuk sekolah ni, insyaAllah lah boleh nak kepung.
Boleh masuk sekolah dah noh. Kami tak boleh masuk lagi sebab masih lagi PP. Fasa 2 Ustaz? Fasa 1. Kami fasa fasa 1. Oh, fasa 1 lagi. Oh, memang tak boleh lagi lah. Kami fasa 3 dah, insyaAllah. Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh ni lah, teruskan kepada Ilya Kaisara, insyaAllah. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Penceramah. Demikianlah tadi perkongsian yang telah disampaikan oleh Ustaz Taufik bin Ismail. Semoga segala maklumat dan panduan yang telah diberikan semasa perkongsian tadi akan dapat membantu kita untuk menjawab soalan Al-Adab wal Balaghah dengan baik semasa peperiksaan nanti. Sama-sama kita berdoa agar dapat mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran ini, terusnya dapat mengharumkan nama sekolah dengan keputusan yang cemerlang. Sekian, saya akhiri majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, jangan keluar dulu kita nak ambil sesi bergambar, insyaAllah, untuk dokumentasi. Okay, boleh buka kamera. Naam, Husna Tasha, Shakira, Nazmi. Iza, okay, yang lain boleh buat kamera, iftahu al-kamera. Dekat tampak pun boleh buka kamera bagus dekat tampak ni sebab dia ambil apa ni? Dia ambil tahu awal kan supaya persediaan untuk tahun depan. Okay. Okay, wahid, isnani, ibtasimu. Okay, maratan ukhra. Wahid, isnani. Okay. Syukran jazilan ya Ustaz Taufik wa jazakallahu khairan jazak. Ba'din insyaAllah. Dah terkeluar tadi, minta maaf banyak-banyak lah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ustazah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Okay, afwan. Syukran Ustaz.